Integrasi ekonomi lebih luas jana kemakmuran global. 155 tokoh terkemuka dilarang tinggalkan Thailand. Suspek pengganas bersembunyi di Malaysia diburu polis. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nur Rashikin Abdul Rahman. Krisis politik di Thailand memulakan paparan berita nasional malam ini. Selepas sehari merampas kuasa, junta tentera hari ini memanggil semua pemimpin kerajaan yang diguling. Serentak itu juga 155 tokoh terkemuka dilarang meninggalkan negara itu tanpa kebenaran. Berpuluh-puluh pemimpin kedua-dua parti yang bertelagah termasuk Niwat Tumrong Bunsong Paisan, pengganti bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, diarah menemui tentera. Begitu juga Yingluck yang disingkirkan Mahkamah Perlembagaan tiba di Ibu Pejabat Tentera di Bangkok dalam kenderaan yang kalis peluru selepas menerima perintah daripada pihak tentera. Tentera yang diketuai Jeneral Prayut Chan-o-cha menggantung hampir semua perlembagaan mengenakan perintah berkurung ketika mengumumkan rampasan kuasa untuk menghentikan pertumpahan darah akibat tunjuk perasaan pembangkang anti kerajaan berbulan-bulan lamanya. Protes secara kecil-kecilan tercetus di sana sini. Sementara ada juga melemparkan kemarahan di internet dengan menghantar mesej berbunyi, "Demokrasi Thailand dibunuh rampasan kuasa." Berbanding rampasan kuasa 8 tahun lalu, tidak kelihatan kereta kebal atau anggota tentera yang ramai dikerahkan sekitar ibu negara. Pegawai pilihan raya dan senator yang ditahan sebelum ini sudah dibebaskan termasuk pemimpin parti-parti politik utama, sementara pemimpin tunjuk perasaan dibawa ke tempat yang lokasinya tidak diketahui. Walaupun ramai yang mengalu-alukan rampasan kuasa itu bagi menyelesaikan kemelut politik, yang lain melemparkan geram dan rasa tidak senang. Demokrasi Thailand terjejas akibat 19 cubaan atau rampasan kuasa sebenar sejak 1932. Sementara itu, keadaan berjalan seperti biasa di Bangkok sepanjang hari, seolah-olah tiada rampasan kuasa. Bangkok yang mempunyai 10 juta penduduk tenang hari ini, walaupun jalan sekitar ibu negara yang sentiasa sibuk menjadi sunyi sedikit kerana kenderaan di jalan tidak banyak. Peniaga membuka gerai, orang ramai bebas bergerak ke tempat kerja, sementara truk hantar barang selepas tempoh perintah berkurung berakhir. Tentera mengenakan tempoh berkurung dari jam 10 malam hingga 5 pagi. Sekolah di seluruh negara juga diarah tutup sehingga 26 Mei. Dalam pada itu, Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Nazirah Hussein yang kami hubungi mengesahkan, rakyat Malaysia di Thailand berada dalam keadaan selamat. Pihak kedutaan juga katanya akan memohon Wisma Putra agar mengeluarkan nasihat perjalanan kepada rakyat Malaysia supaya menunda lawatan mereka ke Thailand atas faktor keselamatan. Kalau boleh, saya kita nak nasihatkanlah seperti mana Menteri Luar Negeri YB Datuk Seri Hanifah dah pun beri nasihatlah supaya postpone lah, menunda kan perjalanan itu kalau non-essential, sebab kadang-kadang jalan mungkin ditutup kalau nak melancong. Dari segi kalau melancong ni kalaunya kita suka free and easy kan, jadi kadang macam keadaan macam ni kadang kita tak dapat nak tahu mana jalan yang disekat, halangan atau yang perlu mereka melalui, kadang jam pun kan sebab ada kawasan-kawasan yang tidak boleh dilalui. Menurut Datuk Nazirah lagi, pihaknya sentiasa berhubung dengan rakyat Malaysia di Thailand, terutamanya di Bangkok. Mereka yang ingin pulang ke tanah air atau meninggalkan Thailand juga diminta memaklumkannya kepada kedutaan untuk tujuan pemantauan. Beribu-ribu warga Bangkok sudah pun meninggalkan bandaraya itu sebaik sahaja rampasan kuasa dilakukan tentera Thailand semalam. Menurut wartawan Malaysia di Bangkok, Minggu Simon Lasa, keadaan sekitar Bangkok ketika ini agak lengang. Dari semalam sehingga hari ini juga ada pemimpin-pemimpin dari kedua-dua pihak, iaitu yang pro kerajaan dan anti kerajaan telah pun ditangkap. Pihak tentera juga telah mengharamkan perhimpunan
orang yang melebihi daripada 5 orang. Jadi semua orang-orang yang telah menyertai proses jalanan dan telah di kawasan-kawasan tertentu, telah bermalam berbulan-bulan di kawasan tertentu, mereka semua semalam telah diarahkan balik. Berpuluh-puluh bas telah disediakan untuk mereka balik kampung semalam. Setakat sekarang ini, apa yang berlaku ialah keadaan di Thailand adalah seperti biasa, sebab majoriti penduduk Thai pernah pada suatu ketika diperintah di bawah perintah tentera yang merampas kuasa. Jadi kebanyakan mereka tidak begitu terkejut dengan keadaan yang berlaku. Itu sajalah maklumat yang saya boleh sampaikan. Minggu Simon Lassa di Bangkok. Terima kasih. Selepas menggariskan hala tuju Asia untuk tempoh 2 dekad dalam persidangan Nikkei di Tokyo, Jepun semalam, Perdana Menteri hari ini berkongsi pula idenya mengenai konsep integrasi ekonomi yang menyatukan blok ASEAN, Asia dan dunia. Dengan populasi penduduk, ekonomi dan pertumbuhan pesat, Datuk Seri Najib Tun Razak percaya Asia mampu memainkan peranan lebih besar dalam mencorak hala tuju ekonomi global dan struktur keuangan demi manfaat penduduk dunia keseluruhannya. Perdana Menteri yang dalam rangka lawatan rasmi 3 hari ke Kazakhstan dan sebagai tetamu khas Presiden Nursultan Nazarbayev diberi penghormatan untuk menyampaikan ucap tama pada Forum Ekonomi Astana yang dihadiri kira-kira 4,000 peserta pelbagai latar belakang dari lebih 150 buah negara. Ia satu pengiktirafan besar buat Malaysia kerana Datuk Seri Najib merupakan pemimpin kedua yang menyampaikan ucapan selepas Presiden Nazarbayev. Peluang itu digunakan Perdana Menteri untuk mengutarakan ideanya mengenai konsep integrasi ekonomi rentas sempadan. I believe Asian states must look to build stronger, more lasting economic connections, both within our region and with the outside world, including new markets such as the proposed Eurasian Economic Union within Kazakhstan, Russia and Belarus, serving more than 170 million people. Bagi ekonomi Asia, menurut Datuk Seri Najib lagi, integrasi menawarkan pelbagai faedah signifikan termasuk keupayaan untuk mengadakan rundingan bersama sekaligus menguatkan lagi pengaruh negara pertengahan serta meningkatkan taraf hidup penduduk. Dalam mengurus risiko pula, beliau mengingatkan Asia supaya memastikan pembaharuan yang dilakukan selari dengan inovasi dalam sektor keuangan. Ini kerana kejayaan masa depan Asia bergantung kepada pembangunan ekonomi yang pelbagai dan lebih meluas. Dan untuk memastikan Asia menikmati kemakmuran sepenuhnya, setiap individu perlu diberikan pemilikan yang lebih besar. Begitu juga dengan kesaksamaan. Although significant progress have been made, there remains much to do. To manage risk, we have to make sure our reforms keep up with innovation in the financial sector. As Asian firms account for a greater share of global investment, they will be more exposed to global risk. There will be new regulatory challenges, such as the growth of shadow banking. Hari kedua lawatan rasmi ke Kazakhstan, Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Karim Marimov diikuti mesyuarat delegasi bagi membincangkan pelbagai kepentingan bersama serta melihat peluang-peluang masa depan. Kedua pemimpin juga akan menyaksikan pemeteraian beberapa perjanjian persefahaman antara syarikat Malaysia dan Kazakhstan. Perdana Menteri kemudiannya akan diberi sambutan rasmi di Istana Presiden diikuti pertemuan dengan Presiden Nazarbayev. Dalam perkembangan lain, usaha Malaysia menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu PBB pula terus menerima sokongan daripada beberapa buah 5 negara anggota yang tetap. Wartawan Wan Lokman Muhammad Fisu melaporkan antara yang hadir di majlis resepsi oleh Malaysia di Ibu Pejabat PBB di New York itu ialah Amerika Syarikat, United Kingdom dan Rusia. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Hussein Hanif berkata kehadiran negara anggota tetap dilihat sebagai satu pengiktirafan kepada peranan negara di PBB.
Majlis resepsi itu dihoskan Menteri Luar Datuk Seri Hanifah Aman yang berusaha keras melobi sokongan bagi mendapatkan undi terbanyak daripada 193 buah negara anggota. Memang ada representatif dari semua majlis the P5 dengan juga negara-negara yang sekarang di majlis kesempatan bahasa-bahasa bersatu. Jadi ini adalah satu perkara yang positif dan ini juga adalah satu kehormatan kepada negara kita sebab mereka berpendapat bahawa Malaysia ini bukanlah kali pertama kita masuk ke Majlis Keselamatan. Ini kali keempat dan jadi pada track recordnya lama memang Malaysia telah menunjukkan pendirian yang sederhana di mana pendirian Malaysia adalah mengambil kira pandangan dari negara-negara lain. Jadi kita dapat menjadi sebagai satu bridge di mana kita cuba adakan konsensus di bukan saja di Majlis Keselamatan tetapi juga di bangsa-bangsa bersatu. Mengulas pertemuan dengan kumpulan negara-negara Afrika bagi pemerhati tetap kepada Kesatuan Afrika, Datuk Hussein berkata maklum balas yang diterima amat positif kerana pelibatan Malaysia yang aktif membantu negara-negara membangun terutamanya di benua Afrika. Sambutan daripada African Group memang baik tadi. Sebagai yang sedia maklum, Afrika ada 54 negara. Sama dengan Asia the Pacific juga 54. Jadi ini adalah grup yang besar dan kebanyakan dari isu di Majlis Keselamatan 70% darinya adalah berhubung dengan negara Afrika. Jadi kita punya outreach dengan Afrika dipandangkan sebagai satu outreach yang positif sebab mereka menganggap bahawa Malaysia telah berusaha untuk mengenal Afrika dengan lebih mendalam lagi. Dalam pada itu, pelajar Malaysia di New York turut sama menjadi duta kecil hadir memberi sokongan kepada usaha negara melobi untuk menduduki kerusi Majlis Keselamatan PBB. Even here with the Malaysian bidding for the Security Council is just one example of how Malaysia as a whole wants to be more involved in the world issues in the forefront. Because Malaysia is coming in front and doing more. And as a Malaysian, I believe like mereka ada banyak experience in relation to our own country. Kita ada banyak races, kita ada banyak religion, and to hold peace in our country is very difficult. But we have like a lot of experience in doing that. Pada 15 Jun 2001, Malaysia telah mengemukakan pencalonan untuk menjadi ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2015-2016. Laporan Wan Lukman Muhammad Fisol bersama juru kamera Zamzi Osman untuk berita RTM. 31 Mei 2014, pilihan raya kecil Parlimen P076 Teluk Intan, Perak. Seramai 60,349 orang layak untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin kesal dengan sikap Adun Sri Delima RSN Raya yang menggelar pemimpin UMNO dengan bahasa kesat pada persidangan DUN Pulau Pinang Selasa lalu. Tegas beliau perbuatan tersebut jelas menunjukkan wakil rakyat DAP itu seorang pemimpin kurang ajar dan tidak beradab. Tan Sri Muhyiddin berkata walaupun tidak suka kepada UMNO, perkataan tidak sopan tidak wajar dikeluarkan seorang pemimpin dan ia sekaligus menyalahkan sikap buruk pihak pembangkang. Walaupun dia benci dengan UMNO, tak suka dengan parti kita, tapi sebenarnya sejarah telah membuktikan UMNO telah lama berjuang. Ya, UMNO telah membuktikan jasa yang lebih banyak daripada DAP dan parti-parti yang lain, tak payah saya sebutkan. Jadi kalau ada apa perkara-perkara yang mereka tak puas hati dan patutnya ada cara adab, sopan santun. Tapi malangnya mungkin ini menggambarkan sikap parti yang tidak bersopan santun, tidak menghormati parti yang lain, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang agak begitu memalukan. Bagi saya kita. Ditanya berhubung insiden sekumpulan ahli pemuda UMNO yang merempuh masuk pagar utama Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang bagi meminta rakyat meminta maaf, Tan Sri Muhyiddin berkata ia reaksi spontan kerana marah dihina. Bagi saya itu adalah satu reaksi yang spontan. Mereka tidak akan berdiam diri untuk mempertahankan imej
dan maruah parti yang nak dicemari oleh sesiapa sekalipun. Bagaimanapun, menurut beliau ada cara dan peraturan yang perlu dipatuhi untuk menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap apa yang berlaku. Tan Sri Muhyiddin bercakap kepada media selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama pemimpin di Dewan Orang Asli Erong, Teluk Intan, Perak. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin pula mahu DAP mengambil tindakan terhadap Adun Sri Delima susulan kenyataan negatifnya itu terhadap UMNO dan orang Melayu. DAP bagaimanapun perlu bertanggungjawab terhadap bantahan pergerakan itu di beberapa lokasi termasuk di hadapan ibu pejabat DAP di Ibu Negara. Bercakap di Putrajaya, Khairi berkata DAP perlu peka atas bantahan Pemuda UMNO ke atas parti tersebut sehingga timbul kekecohan. Namun beliau telah pun meminta anggota pemuda supaya tidak mengulanginya. You see, first of all, we have to understand what caused the demonstrations. We view the statement by the Adun from Penang Raya as a provocative statement. So when I was asked by my UMNO youth in Penang, also in Wilayah Persekutuan, whether or not they can send a memorandum and also to demonstrate, firstly in Penang in front of the Dewan Undangan Negeri, and secondly semalam yesterday in front of the DAP HQ. Tindakan disiplin akan diambil pihaknya ke atas mereka yang menceroboh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang 20 Mei lalu. Pemuda UMNO juga akan membayar balik ganti rugi segala kerosakan harta benda akibat kekecohan di hadapan Ibu Pejabat DAP Jalan Pudu. Khairi turut memohon maaf kepada Ahli Parlimen Serdang, Ong Kiang Ming, melalui laman Twitternya. Dalam pada itu, percanggahan pendapat antara DAP dengan PAS berhubung isu hudud sehingga calon DAP di Teluk Intan, Diana Sofia Muhammad Daud, terhalang daripada memberi pandangan mengenainya adalah isu dalaman pembangkang. Menurut Pengerusi Barisan Nasional BN Tan Sri Muhyiddin Yassin, penjelasan perlu diperoleh daripada pembangkang sendiri dan BN tidak campur tangan. Kita tidak nak campur urusan-urusan mereka pasal kita tidak membicarakan soal itu. Yang menjadi masalah ialah di kalangan mereka. Ya, ada pertembungan pandangan, perbezaan yang agak kental antara PAS, antara DAP. Dia harus jelaskan. Dan wakil kita pun telah mencabar supaya tidak menimbulkan kemudi sama ada Cina ke Melayu di sini setelah Islam. Mereka harus jelaskan. Tetapi nyata mereka tak dapat menjelaskan kerana perbezaan itu agak begitu kental sekarang. Ditanya cabaran menarik pengundi memihak BN memandangkan calon pembangkang muda berpersonaliti, Tan Sri Muhyiddin yakin BN mempertaruhkan calon yang lebih berwibawa. Bagi beliau, cabaran dalam setiap pilihan raya adalah sama dan beliau optimis calon BN Datuk Mah Siew Keong sebagai penduduk tempatan berpengalaman luas dan lebih memahami masalah di Teluk Intan. Malah BN tidak rasa tergugat dan akan mendekati pengundi menjelaskan pelbagai isu berkenaan pembangunan yang dilaksana kerajaan. Polis berjaya menangkap seorang lelaki berhubung kes ugutan jenayah dalam kempen pilihan raya kecil Teluk Intan. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Hilir, Perak, Superintendent Muhammad Zaki Harun, lelaki terbabit ditahan hasil kerjasama pasukan Cantas Khas Perak dan Bukit Aman. Suspek berasal dari Teluk Intan, Perak dan mempunyai rekod jenayah lampau termasuk dadah. Polis juga akan menyiasat sama ada suspek terbabit dalam kegiatan kongsi gelap. Pagi tadi, kita telah membuat tangkapan terhadap seorang lelaki India, lingkungan umur 50 tahun, di Durian Tunggal, Melaka. Tangkapan telah dibuat oleh pihak tim Cantas Khas Perak bersama-sama dengan tim Cantas Khas Bukit Aman. Dan suspek telah pun dibawa ke Teluk Intan dan telah pun mendapat perintah riman selama 2 hari. Siasatan diteruskan. Laporan polis berhubung ugutan suspek diterima pada Rabu lalu. Dalam pada itu, pada hari kelima tempoh berkempen, tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Beberapa insiden kecil dapat diselesaikan secara baik oleh pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya yang dianggotai oleh pegawai SPR, polis, pihak berkuasa tempatan dan wakil kedua-dua parti bertanding. Sehingga hari ini, polis telah menerima 40 permohonan permit ceramah dan semuanya telah diluluskan.
Beralih pada kempen pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugor. Ketenangan kempen tidak berkekalan dalam tempoh yang berbaki tak sampai 2 hari lagi apabila pihak tidak bertanggungjawab menyimbah cat merah atas papan iklan yang memaparkan wajah calon bertanding. Tindakan itu dilakukan terhadap naib Presiden Parti Cinta Malaysia PCM, Datuk Huan Cheng Kuan. Perbuatan terbabit didakwa dilakukan antara pukul 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Papan iklan berkenaan terletak kira-kira 200 meter dari bilik gerakan PCM. Selain itu, bendera dan poster parti PCM yang dipasang di beberapa lokasi sekitar Bukit Gelugor didakwa dibuang. Why you are going to do all this, all this kind of jobs? I'm very sad, you know. I'm a small party, you see, Parti Cinta Malaysia, and I know I'm going to lose, but you don't have to do all this to my party, you see, to me. Fight like a gentleman. Kekosongan kerusi parlimen ini telah menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Datuk Huan Cheng Kuan, calon DAP, Ram Karpal dan 2 calon bebas Muhammad Nabi Baks, Muhammad Nabi Abdul Sattar dan Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan. Parlimen Bukit Gelugor mempunyai seramai 82,431 pengundi berdaftar. Menonton program kegemaran anda pada bila-bila masa dan di mana jua bukan lagi masalah. RTM juga tidak terlepas dari kemudahan akses melalui teknologi telefon atau gadget pintar. Anda bolehlah memuat turun aplikasi RTM Mobile dan seterusnya menonton TV1, TV2, TVI, Muzik Aktif, MyClick dan juga saluran-saluran radio RTM. Oh ya, rancangan pilihan saya akan bermula 5 minit lagi. Selamat menikmati RTM Mobile di mana jua. Masih bersama Berita Nasional. Aspek penggunaan cermin gelap dikaji semula meliputi peraturan sedia ada, penguatkuasaan, tahap keselamatan dan kesannya kepada pengguna. Kementerian Pengangkutan juga sedia maklum berhubung pandangan dan maklum balas rakyat yang beranggapan peraturan dan undang-undang berhubung penggunaan cermin gelap ketinggalan zaman. Pemangku Menterinya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, susulan daripada pandangan dan maklum balas itu, pihaknya sedia mengkaji dan meminda semula peraturan penggunaan cermin gelap pada kenderaan. Bagi tujuan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi dan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Long Si Woi telah diarah untuk menganjurkan bengkel khas. Pada masa ini, cermin depan sesebuah kenderaan perlu telus cahaya tidak kurang 70%, manakala cermin belakang dan tepi hendaklah telus cahaya tidak kurang daripada 50%. Mereka yang melanggar peraturan itu boleh didenda RM500 atau penjara tidak melebihi 2 minggu bagi kesalahan pertama. Dan bagi kesalahan seterusnya, boleh didenda RM1,000 atau penjara maksimum sebulan. Bertemu kembali. Polis sedang memburu beberapa lagi suspek dikenal pasti dan dikehendaki Polis Antarabangsa Interpol kerana disyaki terbabit dalam kegiatan pengganas. Siasatan mendapati mereka bersembunyi di negara ini bagi mengelak ditahan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, Bukit Aman memantau secara berterusan kegiatan kumpulan itu kerana mereka didapati cuba merekrut rakyat Malaysia, terutama anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan mereka. Ada beberapa orang lagi yang kita masih kesan dan pemantauan kita terhadap mereka-mereka ini berterusan. Ya? Jadi kita memandang serius tentang cubaan-cubaan pihak-pihak ini untuk merekrut khususnya anak-anak muda kita dalam aktiviti-aktiviti mereka. Itu biarlah kita siasat. Nanti bila kita dah tahan dah besok, kita beritahulah. Beliau ditemui media selepas taklimat sempena pilihan raya kecil PRK Parlimen Bukit Gelugor di IPK Pulau Pinang di Georgetown. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebelum ini berkata, beberapa suspek pengganas luar negara yang ditahan di Malaysia baru-baru ini didapati cuba menyebarkan ideologi dan merekrut lebih banyak anggota.
Seorang suri rumah pula didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas 2 tuduhan memberi sokongan kepada kumpulan pengganas melalui 2 akaun laman sosial Facebook. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas kedua-dua tuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ari Syahriman Muhammad Arifin. Mengikut pertuduhan, Aziza Ahmad Yusof, 56 tahun, didakwa memberi sokongan terhadap perbuatan pengganas melalui 2 akaun Facebook berbeza atas nama Wan Jah dan Azizah Yusof. Perbuatan didakwa dilakukan di bahagian E8 cawangan khas tingkat 24 Menara 2 Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Kedua-dua tuduhan didakwa dilakukan kira-kira pukul 2 petang 24 April lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 130J-1-B Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 30 tahun atau denda atau boleh juga dirampas harta yang digunakan dalam melakukan kesalahan berkenaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad, manakala tertuduh diwakili Peguam Nazrin Wok Nordin dan KC Sadlina. Tiada sebarang jaminan dibenarkan mahkamah. 30 Mei ditetap untuk sebutan semula kes. Sementara itu di Negeri Sembilan, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson kerana didakwa bersubahat menggalakkan keganasan di Syria pada November tahun lalu. Tertuduh Muhammad Khairi Ni, 27 tahun, didakwa melakukan perbuatan tersebut pada 1 November 2013 dari pukul 10 malam hingga 3 November tahun lalu. Ia dilakukan pukul 3 petang di sebuah homestay di Port Dickson. Seorang penoreh getah maut ditikam dalam kejadian di Kampung Kuala Paku, Gual Ipoh, Tanah Merah, Kelantan malam tadi. Ketua Polis Daerah Tanah Merah DSP Abdul Aziz Mahmud memberitahu mangsa Tanah Izzuddin Muhammad Syukri, 23 tahun, dijumpai tertiarap di tepi rumah berkenaan oleh adiknya dengan kesan darah. Mangsa berseluar jeans dan tidak berbaju ditemui nazak dengan luka pada bahagian tengah tulang belakang. 10 minit selepas itu, mangsa meninggal dunia dan mayatnya dibawa ke bilik mayat Hospital Tanah Merah untuk dibedah siasat. Bedah siasat dilakukan pakar forensik dari Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru, Dr. Wan Muhammad Zamri Wan Nawawi, yang mengesahkan kematian mangsa berpunca daripada pendarahan teruk disebabkan tikaman senjata tajam pada belakang badan mangsa. Hasil maklumat, polis berjaya menahan 3 lelaki dan siasatan awal mendapati mereka bergaduh disebabkan dadah. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Ketiga-tiga lelaki ditahan reman bermula hari ini untuk membantu siasatan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Selangor berjaya merampas lebih 204,000 keping DVD cetak rompak bernilai lebih RM1 juta. Rampasan dibuat dalam satu serbuan di 2 unit rumah di Jalan Tasik Prima, Taman Tasik Prima, Puchong. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Murtadza Nazarin, serbuan itu dilakukan oleh unit cantas khas JSJK. Sindiket itu dipercayai telah lama aktif dan sering menukar lokasi operasi supaya tidak dapat dikesan pihak berkuasa. Tangkapan adalah 16 orang lelaki semuanya, 10 lelaki Malaysia, China, 11 lelaki Malaysia, India dan 5 lelaki warga negara Myanmar. Mereka ini lingkungan umur dalam 21 tahun hingga ke 51 tahun. Okay. Dan ini adalah dengan rampasan ini kita telah lebih kurang jumlah rampasan adalah sudah menghampiri jumlah rampasan kepada 2013. Barangan lain yang turut dirampas ialah 44 mesin menyalin atau burner, 6 unit peralatan mencetak dan komputer. DVD cetak rompak itu dijual pada harga RM5 hingga RM10 sekeping. Di Kelang pula, hanya 10 warga asing ditahan ketika serbuan dilakukan, sedangkan ketika risikan lebih 50 warga asing bertumpu di premis berkenaan. 2 buah premis hiburan berlesen yang diserbu malam tadi dipercayai mengupah tontor untuk menghalang pihak berkuasa menggugat perniagaan mereka.
Serbuan sepasukan anggota dari bahagian kongsi gelap perjudian dan maksiat ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor tidak mendatangkan hasil apabila maklumat serbuan berjaya dihidu tonto lebih awal. Menurut Pegawai Turus ditujuh Selangor, DSP Abdul Ghaffar Ahmad mendapati kumpulan tonto bertindak pantas menghubungi dan menyalurkan maklumat kepada penjaga premis sebaik sahaja menghidu kehadiran pihak polis. Walaupun pergerakan pasukan polis dipecahkan kepada beberapa buah kumpulan, namun tetap gagal kerana terdapat puluhan tonto berkeliaran di setiap sudut laluan di premis hiburan berkenaan. 6 wanita warga Vietnam, sepasang warga Cina dan 2 lelaki warga Afrika lingkungan usia 18 hingga 38 tahun berjaya ditahan. 2 dari wanita warga asing tersebut tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Selebihnya memiliki dokumen pengenalan diri yang sah dan telah menyalahi pas lawatan sosial dimiliki. Turut ditahan 2 lelaki tempatan sebagai penjaga premis berusia 33 hingga 45 tahun bagi membantu siasatan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Klang Utara untuk tindakan lanjut. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV merekodkan lonjakan 25% keuntungan selepas cukai menjadi RM208.8 juta pada suku pertama berakhir 31 Mac 2014. Perolehan syarikat peladangan kelapa sawit terbesar itu turut meningkat sebanyak 38.9% kepada RM3.7 bilion pada tempoh sama. FGV dalam satu kenyataannya berkata prestasi keuangan yang kukuh itu disumbang peningkatan harga minyak sawit mentah kepada RM2,584 setan metrik berbanding RM2,264 setan metrik sebelumnya. Kadar perahan minyak juga bertambah baik pada 20.98% berbanding 20.51% pada tempoh sama tahun lalu. Selain itu, strategi FGV mengambil alih Felda Holdings Berhad serta Pontian United Plantation pada tahun keuangan yang lalu turut menyumbang kepada angka suku pertama yang kukuh. Tahap kecekapan penjanaan kuasa elektrik yang disalurkan ke seluruh negara dijangka meningkat kepada 40% berbanding 37% ketika ini. Ia dapat direalisasikan selepas projek pembangunan Manjung 4 dan Manjung 5 masing-masing siap pada 2015 dan 2017. Ikuti laporan wartawan Lim Feng Feng yang berkesempatan mengikuti lawatan media ke TNB Jana Manjung di Manjung, Perak. Menurut pengarah urusan TNB Jana Manjung Syamsul Ahmad, penggunaan teknologi baharu bagi kedua-dua projek bukan sahaja meningkatkan tahap kecekapan, malah dapat mengurangkan kos pengeluaran. If you consume 20,000 metric ton per day, then and then 3% less, and you multiply by number of days and years, that translate to a lot of savings to us. Ketika ini sebanyak 7 juta tan metrik arang batu digunakan dan bagi menghasilkan kuasa elektrik dengan kaedah teknologi baharu ini, ia dijangka mencecah 12 juta tan metrik pada 2017. Jelas Syamsul, sesebuah projek stesen jana kuasa mengambil kira keperluan melebihi 25% daripada penjanaan kuasa asas. Stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah Manjung 1, 2 dan 3 pada ketika ini menyalurkan kuasa elektrik sebanyak 2,100 megawatt ke seluruh negara. Manakala Manjung 4 dan 5 dijangka menjana 2,000 megawatt, menjadikan jumlah kapasiti kuasa elektrik yang disalurkan menjelang 2017 ialah sebanyak 4,100 megawatt. Pengoperasian stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah Manjung 4 dan Manjung 5 masing-masing pada 2015 dan 2017 bakal meningkatkan penjanaan kuasa elektrik kepada pengguna seluruh negara dengan lebih efisien. Ia sekaligus dijangka memenuhi sasaran permintaan kapasiti 20,500 megawatt pada tahun 2020. Lim Feng Feng dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud, Manjung, Perak untuk RTM.
Unit Peneraju Agenda Bumiputera teraju memperuntukkan RM100 juta untuk tempoh 3 tahun bermula tahun ini bagi membiayai inisiatif pembangunan dan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera. Ia akan disalurkan dalam setiap koridor ekonomi mengikut sektor yang ditetapkan. Menurut pengarah Unit Peneraju Agenda Bumiputera teraju at koridor, Bestari Abrar Nasiruddin, peserta yang berdaya saing dan berdaya maju perlu ada selain dari idea yang inovatif dan kreatif. Siri yang kedua ini, selain daripada saringan dalaman tersebut, dari peringkat permulaan lagi kita mengadakan apa kita panggil Biz Pitch Tour, di mana kita menjelajah di 6 tempat di semua koridor-koridor ekonomi, di Sabah, di Sarawak, di selatan Johor. Terdahulu, Bestari menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Skim permulaan usahawan Bumiputera, Superb, menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk setiap seorang untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Sebanyak 12 siri program diadakan untuk peluang penyertaan usahawan belia. Sebanyak RM30 juta telah diperuntukkan tahun ini untuk membantu syarikat-syarikat Bumiputera yang beroperasi kurang daripada 3 tahun. Dianggarkan lebih 3,000 penumpang sehari akan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik dari Pusat Parkir Kereta Jangka Panjang LTCP ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan KLIA 2. Perkhidmatan terbaru itu disediakan 24 jam sehari secara percuma oleh Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk memudahkan perjalanan penumpang. Sejak mula beroperasi pada 2 Mei lalu, lebih 500 penumpang KLIA dan KLIA 2 telah pun menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik berkenaan. Menurut Pengurus Besar Kanan Bahagian Operasi MAHB, Dato' Azmi Murad, buat masa ini hampir 2,000 warga kerja kedua-dua lapangan terbang telah mendaftar untuk mendapatkan pas bulanan bas tersebut. Sambutan menggalakkan ini adalah berikutan kadar caj parkir di LTCP merupakan 30% lebih rendah berbanding tempat letak kereta yang disediakan di KLIA dan KLIA 2. Di sini kita ada 6,000 parking lot, 6,000 parking lot dan pengunjung-pengunjung ke KLIA termasuk penumpang-penumpang boleh menggunakan tempat letak kereta jangka panjang ini. Di sini dikenakan RM2.50. RM2.50 bagi jam pertama. Dan satu hari adalah RM32. Kalau parking 24 jam, RM32. Jadi bila kita park kereta di sini, kita boleh mengambil shuttle bus yang disediakan secara percuma ke KLIA 2. Dalam perkembangan lain, Dato' Azmi turut memaklumkan 2 lagi syarikat penerbangan tambang murah dijangka memulakan operasi di KLIA 2 tidak lama lagi. Setakat ini, 9 syarikat penerbangan telah memulakan operasi di lapangan terbang tambang murah terbesar dunia itu. RM20 dewasa, RM10 kanak-kanak dan warga emas. Harga tiket lihat Fuwa dan Feng Yi. Laporan lanjut seketika nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Nasional. Segala cadangan dan pandangan dari Persatuan Penerbit Kandungan Tempatan bagi membangunkan industri kreatif negara diterima dengan positif. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha 1 Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Mohit Mohamad, pihaknya sedia melakukan perbincangan 2 hala bagi mendengar dan mencari kaedah penyelesaian. Perkara itu termasuk berkaitan sistem perolehan rancangan TV tempatan, pembiayaan dan kadar bayaran. Supaya perbincangan dari masa ke semasa diinstitusikan, bukan bila ada perlu saja. Mungkin kita selepas ini kita akan mengadakan 6 bulan sekali contohnya. Jadi kita boleh berbincang daripada masa ke semasa dan 2 hala lah, bukan saja kita selain daripada kita mendapat maklum balas daripada pihak persatuan, dan pihak persatuan juga perlu mengetahui apakah dasar-dasar kerajaan yang baru, apa perkembangan yang kita inginkan supaya dapat sama-sama kita bekerjasama dengan pihak persatuan. Beliau ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia PTVM kali ke-7 di Angkasa Puri. Ketika ini 108 syarikat produksi tempatan menganggotai PTVM.
Dalam pada itu, Datuk Mohid menyarankan PTVM supaya sentiasa bersama menyampaikan dasar kerajaan termasuk mempromosikan konsep Satu Malaysia. RM20 bagi pengunjung dewasa, manakala kanak-kanak dan warga emas pula RM10 saja. Itu dia kadar bayaran tiket untuk mereka yang ingin melihat pasangan panda Fuwa dan Fengyi di Zoo Negara hujung bulan depan yang dimaklumkan Timbalan Presiden Zoo Negara Rosli Ahmad Lana. Harga kemasukan local adults RM20, local kids dan senior citizen RM10, foreigners adult RM30 dan foreigners kid RM15. Rosli berkata pihaknya bercadang untuk menghantar 6 orang penjaga serta seorang doktor haiwan ke beberapa zoo di luar negara iaitu Zoo Chengdu, China, Zoo River Safari Singapura dan Zoo Chiang Mai, Thailand untuk mengukuhkan kepakaran dalam selok-belok penjagaan panda. Beliau ditemui pada sidang media mengenai konservasi panda gergasi sempena hubungan diplomatik Malaysia dan China. Dalam pada itu, Pengarah Zoologi dan Veterina Pusat Konservasi Panda Zoo Negara, Dr. Mak Naim Ramli berkata, pihaknya mendapati panda betina itu kini sudah sampai tempoh subur. Kita perhatikan yang betina Fengyi dah sampai ke tempoh untuk subur lah, tempoh untuk dibiakkan lah, mating lah, boleh dicampur dengan jantan. So kita akan buat keputusan kemudian sama ada kita akan mencampurkan Fuwa dan Fengyi untuk tujuan pembaikan secara natural lah. Bagi orang ramai, mereka kini teruja untuk melihat dengan lebih dekat pasangan panda tersebut. Langkah Zoo Negara untuk membawa panda ke negara adalah satu langkah yang baik kerana kita rakyat Malaysia terutamanya kanak-kanak kadang-kadang kita kurang pendedahan mengenai wildlife ni, terutamanya kehidupan panda. So dengan adanya panda di Zoo Negara ni secara tak langsung akan menarik pengunjung datang ke sini. Perasaan saya gembira bila sebagai rakyat Malaysia bila panda dua sepasang panda datang ke Zoo Negara kan. Jadi saya rasa bangga dan rasa berbaloi lah untuk saya datang ke Zoo Negara. Ia satu tarikan baru bagi saya sebagai rakyat Malaysia dan juga pengunjung-pengunjung lain lah. Pasangan panda yang tiba pada Rabu lalu itu kini masih lagi dikuarantin di Pusat Konservasi Panda Zoo Negara. Pada 15 Jun 2012, termeterainya perjanjian persefahaman program pinjaman sepasang giant panda oleh Republik Rakyat China kepada Malaysia yang merupakan cetusan idea oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Program pinjaman untuk tempoh 10 tahun ini juga sebagai simbolik sambutan ulang tahun ke-40 hubungan kedua-dua negara yang akan disambut pada tahun 2014. Kehadiran giant panda ini akan meningkatkan kesedaran orang awam mengenai usaha konservasi giant panda yang secara tidak langsung menggalakkan orang ramai menghargai keunikan dan kepentingan konservasi hidupan liar dan biodiversiti tempatan Malaysia. Bersama kita mencintai, menyayangi, melindungi hidupan liar. Dentuman kuat ketika hujan lebat yang disangka petir menyambar tiang elektrik rupa-rupanya adalah bunyi sebiji batu besar yang menghempak garaj rumah. Kejadian itu menyebabkan sepasang suami isteri mengalami kerugian lebih RM300,000 apabila 3 buah kereta dan sebuah motosikal milik mereka musnah. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa berlaku. Dalam insiden tersebut, Wan Muhammad Sharafuddin Wan Nawi, 55 tahun dan isterinya Nuraini Abdullah, 52 tahun yang juga kaki tangan hospital di Kuala Berang hanya mampu menitiskan air mata apabila kenderaan milik mereka jenis Proton Wajah, Pro 2 Kembara, Honda Accord dan motosikal Honda X5 musnah. Kejadian berlaku di perumahan SEDC Jalan Sekayu. Mereka memberitahu kejadian berlaku sewaktu hujan lebat dan ribut petir menyebabkan kawasan bahagian luar kediaman turut dipenuhi air. Namun suami isteri itu yang berada dalam rumah ketika kejadian bersyukur kerana selamat dan kediaman mereka tidak tertimbus. Takut apa-apa runtuh dah. Jadi bila tubik tu nampak cerah. Cerah tu maksud dia ada sesuatu depan rumah lah. Tengok ke arah hilang dah.
Maksud dia tumbai belakang. Tak sampai ke Muara Batu tu. Dia sakok dengan kereta tu. Kereta wajar tu dia sakok. Bila kemarin tu dia tak kuat kena pasal garas satu habis tumbang sampai sini. Tadi kuat sangat. Kalau tak ada kereta tu mungkin batu boleh sampai sini. Kalau tak ada kereta tu memang dengan garas tu memang dia sampai ke rumah hasil batu besar tu. Jabatan Bomba dan Penyelamat bergegas ke lokasi kejadian untuk mengalihkan kenderaan dan memastikan kawasan tersebut selamat. Sebelum mengikuti laporan sukan yang lain, ini sedikit berita positif buat peminat badminton negara. China tewas kepada Jepun 3-0 dalam saingan separuh akhir di stadium tertutup Siri Fort New Delhi sebentar tadi. Dengan itu, kekalahan berkenaan dilihat sebagai pembuka jalan untuk Malaysia merangkul kejuaraan sekiranya berjaya menewaskan Indonesia malam ini. Selamat maju jaya skuad Piala Thomas Negara. Apapun kejayaan skuad Piala Thomas Negara mara ke separuh akhir mendapat reaksi yang cukup positif daripada Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin. Timbalan Presiden BIM Datuk Nozar yang berada bersama dengan pasukan, dan beliau telah maklumkan kepada saya bahawa moral ataupun semangat pasukan kita cukup tinggi sekali, dan tinggal lagi kita kena pastikan bahawa strategi dan taktik permainan kita dapat dilaksanakan seperti mana dirancang untuk kita melayakkan diri ke pusingan akhir. Malaysia mara ke separuh akhir selepas menewaskan Denmark 3-1 sekaligus melepasi sasaran yang diletakkan Badan Induk Badminton Malaysia iaitu BAM. Kali terakhir Malaysia layak ke separuh akhir adalah pada 2008 di Jakarta, Indonesia dan menjadi juara pada tahun 1992. Beralih ke perkembangan bola sepak, Persatuan Bola Sepak Negeri Perak PAFA dikenakan denda berjumlah RM140,000 dan 4 perlawanan tanpa penonton selepas perlawanan menentang Sarawak malam ini. Hukuman dikenakan ekoran kejadian rusuhan penonton di Stadium Perak Ipoh semasa perlawanan Liga Super bertemu Selangor pada 5 April dan Johor Darul Takzim JDT 15 April lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM Datuk Taufik Abdul Razak memberitahu jumlah denda tersebut bagaimanapun sudah dikurangkan berdasarkan peruntukan perkara 80. Perak menghadapi 3 pertuduhan ketika bertemu Selangor dan 5 pertuduhan lagi semasa perlawanan dengan JDT. PAFA juga telah mengaku salah dan tidak dibenarkan membuat rayuan. Jawatan Kuasa dah timbang banyak kali tak. Maknanya, we cannot wait until someone died lah, itu dia. Pergi stadium tengok bola, jangan ada kecoh. Tak, kalah, terima hakikat dia dengan open heart. Dan jawatan kuasa pernah bergantungkan Persatuan Bola Sepak Kelantan. Masa kejadian Batu Kota Baru. Pernah bergantungkan makna tanpa penampilan menuntut untuk pasukan Sarawak. So, dia balik semula lah ke Semenanjung. Jadi, ini adalah keputusan dibuat maknanya untuk mengajarlah semua pihak. Datuk Taufik berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Tata Tertib FAM di Kelana Jaya pagi tadi. Keempat-empat perlawanan di stadium kosong itu akan bermula minggu hadapan. Sekiranya penonton masih berdegil datang ke stadium, hukuman akan dilanjutkan kepada 3 perlawanan lagi selepas itu. Turut dikenakan hukuman Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang sebanyak RM5,000 kerana kekecohan yang timbul semasa berdepan JDT 2 di Stadium Bandaraya 3 April lalu. Tinggal 2 hari sahaja lagi tempoh untuk penganjur sukan Malaysia SUKMA perlis bagi menyudahkan persiapan terakhir di pusat akuatik venue berkenaan walaupun sudah diserahkan kepada kerajaan negeri masih belum lengkap sepenuhnya dan Jawatan Kuasa Teknikal Pusat Akuatik akan memeriksa kesemua fasiliti Ahad ini bagi menentukan sama ada boleh digunakan atau sebaliknya. Pusat Akuatik dan Dewan Badminton adalah 2 venue yang bermasalah dan lewat disiapkan. Bagaimanapun Dewan Badminton disah boleh digunakan manakala Pusat Akuatik masih memerlukan beberapa penambahbaikan. Begitupun, tuan rumah tetap yakin kesemua acara dapat dijalankan di negeri itu. Keyakinan yang sama disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Syahidan Kasim yang meninjau persiapan terakhir di Perlis.
Pada saya kalau mereka boleh isi air selewat-lewatnya besok, jadi kita tak perlu tukar venue. Boleh dibuat di sini. Yang paling penting kita nak tengok kerja-kerja yang dibuat tu biar bagi tempoh sekejap dalam beberapa jam untuk boleh kita tengok defect kesan dia kepada kerja-kerja yang mereka lakukan. Selepas itu kita boleh isi air. Kalau ikut JKR, isi air malam ni ya. Malam ni mereka nak isi air. Kita bagi tempoh lewat sikit sebab nak tengok dia punya kesan yang dibuat. Beliau turut mencabar atlet negeri kelahirannya itu supaya membuktikan kemampuan mereka dengan menjanjikan ganjaran khas kepada yang berjaya meraih pingat emas. Ini adalah kali pertama Perlis dipilih sebagai tuan rumah Sukma, namun mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadikan tamasya berkenaan sebagai yang terbaik pernah dianjurkan. Dalam pada itu, atlet yang sudah mula berkampung di Indra Kayangan sudah bersedia untuk membawa cabaran dari negeri masing-masing. Mereka yang ditemui di perkampungan utama di Universiti Teknologi Mara UiTM Arau sudah mula merasakan bahang cabarannya. Atlet-atlet melakukan persediaan dan latihan terakhir sebelum memulakan pertandingan yang akan berlangsung esok. Bagi pengurus dan atlet yang ditemui, Sukma adalah platform terbaik untuk mereka menonjolkan bakat masing-masing dan meraih pingat yang diidamkan. Buat masa ni kita orang dah memang ready and then budak-budak pun dah mentally ready untuk persiapan untuk besok lah. Untuk besok ya. Seronok lah datang Perlis kali ni. Seronok. Seronok lah. Dan kita memang nak bagi yang terbaik lah. Ya, memang buat yang terbaik. Menang kalah perkara kedua lah. Hari ni light training. So untuk persediaan untuk esok mungkin kita target untuk karate ni 2 emas lah. Upacara pembukaan tamasya sukan terbesar Malaysia itu akan disempurnakan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail pada 26 Mei. Sebanyak 24 sukan akan dipertandingkan pada kejohanan kali ini dengan menawarkan 1,265 pingat. Setelah berkhidmat 38 tahun bersama RTM, pengarah bahagian program TV Suhaimi Jamalim bersara wajib hari ini. Sepanjang perkhidmatannya, beliau banyak terlibat dalam menerbitkan program dokumentari TV dan melatih tenaga baharu. Beliau bermula sebagai pembantu siaran pada 1976 di radio dan kemudiannya ditukarkan ke siaran TV sehingga ke jawatan terakhir sebagai pengarah bahagian program TV. Bagi saya yang paling penting sekali dalam menjalankan kerja kita di RTM ni, yang pertama yang saya rasa tak ada di departmen lain, di jabatan lain, kita ni tidak ada gap. Tetapi ada respect. Itu yang paling penting lah. Maknanya kita teamwork. So kita bekerjasama dan sebagainya untuk mencapai tujuan ataupun cita-cita program kita. Ujarnya RTM kini mempunyai banyak persaingan dan berikutan itu pengisian rancangan yang diterbitkan perlu sesuai dan relevan kepada penonton. Suhaimi pernah beberapa kali memenangi anugerah Seri Angkasa dan pertandingan dokumentari peringkat antarabangsa. Hadir sama menyaksikan beliau mengimbas kad berakam waktu buat kali terakhir ini, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nuryati Ismail. Lebih 50 pakar peringkat tinggi dari seluruh dunia telah mengesahkan kehadiran mereka ke sidang Dialog Pakar Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Ia bagi membincangkan pemantauan data penerbangan dalam masa sebenar termasuk kotak hitam. Menerusi kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, sidang berkenaan akan diadakan pada 26 hingga 27 Mei ini di Ibu Negara. Berhubung penganjurannya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, Malaysia amat berbesar hati kerana menjadi tuan rumah kerana hasilnya kelak berpotensi untuk membawa perubahan positif kepada industri penerbangan dunia. Idea pemantauan data penerbangan dalam masa sebenar merupakan ilham beliau untuk menggunakan keupayaan ICT semasa bagi mengesan pesawat di persidangan pembangunan telekomunikasi dunia 2014 di Dubai bulan lalu. Cita Rasa Kuala Lumpur 2014 yang dilancarkan hari ini mengetengahkan makanan tempatan terkenal dan popular sebagai salah satu produk promosi tahun melawat Malaysia. Program tersebut berlangsung di Matic di Ibu Negara sehingga Ahad ini yang mengetengahkan menu-menu makanan pelbagai etnik dari seluruh negara. Saksikannya sebagai penutup berita nasional malam ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.